Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam video sebelum ini kita telah merungkai kaedah penghasilan vaksin dan penyakit tertentu yang dapat dikawal malah dihapuskan dengan penggunaan vaksin. Alhamdulillah, dalam beberapa minggu kebelakangan ini data dikumpulkan oleh saintis telah membawa kepada satu penemuan. Malah dikatakan antara salah satu kaedah membantu mengekang COVID-19 iaitu vaksin BCG. Rawatan COVID-19 kini menggunakan ubatan seperti Remdesivir yang membantu secara efektif melawan virus COVID-19. Ia adalah rawatan utama penyakit Ebola dan Marburg virus. Ubatan lain yang digunakan adalah Favipiravir atau Avigan yang digunakan negara Jepun dalam melawan influenza. Ubat ini dikatakan antara yang efektif dalam merawat COVID-19. Ubatan yang digunakan pakai sekarang adalah Kaletra, sejenis antiviral yang digunakan untuk merawat HIV. Para petugas perubatan turut menggunakan profilaksis seperti antibiotik untuk membendung sembarang jangkitan sekunder. Kadar kematian meningkat sehari demi sehari seperti tiada penyelesaian yang kukuh. Walaupun ubatan seperti yang dinyatakan digunakan, ia tetap tidak dapat membendung jumlah kes dan kematian yang mendadak. Masyarakat perlu bersatu dalam mencari jalan penyelesaian membendung wabak ini, tanpa perlu lagi mengamalkan jarak sosial selamat dan kuarantin. Dalam video sebelum ini, seorang insan bernama Kasim mendapat petunjuk dalam mimpi tentang bagaimana rawatan COVID-19 ini perlu dihasilkan. Beliau bukan seorang pengamal perubatan, akan tetapi kaedah penghasilan ubat di dalam mimpi beliau sangat mengagumkan kerana ia sangat terperinci dan sememangnya biasa digunakan pakai oleh saintis. Umum harus tahu, jika vaksin dihasilkan seperti yang disebutkan oleh insan tersebut, ia tetap akan mengambil masa yang lama dan penghasilan vaksin mungkin berlanjutan antara 1 hingga 1,5 tahun. Dalam pada itu, angka korban akan terus meningkat. Jadi, apakah pilihan sedia ada? Beberapa aspek dapat kita lihat dalam video sebelum ini. Salah satu adalah kaedah attenuated dan inactivated vaccination atau virus yang telah dilemahkan. Setakat bulan April 2020, 70 vaksin telah dihasilkan untuk COVID-19 telah tersedia untuk memasuki fasa percubaan oleh pelbagai negara. Antaranya Jerman, Amerika Syarikat, China dan Turki. Saintis di University of Pittsburgh, Amerika, Profesor Madhya Andrea Gamboto yang juga penulis kanan kajian berkata vaksin yang dihasilkan daripada protein spike mengeluarkan sejenis antibodi pada kuantiti yang mencukupi untuk menetralkan virus. Virus ini berkait rapat dengan SARS-CoV-2 dan membuktikan bahawa protein tertentu atau protein spike mampu menghasilkan imuniti kepada virus. Bagi meningkatkan keberkesanan vaksin tersebut, beliau berkata protein itu sepatutnya hadir dalam bentuk kepingan yang terdiri daripada 400 jarum mikro yang terus larut ke dalam kulit. Jelasnya, prototipe vaksin yang diberi nama PeteCovac itu kini sedang diuji pada tikus makmal dan dapatan menunjukkan ia mampu menghasilkan antibodi bagi melawan COVID-19 kira-kira 2 minggu kemudian. Difahamkan kajian bagi vaksin itu telah dijalankan sejak 21 Januari lalu. Kajian Profesor Andrea sangat hampir dengan kaedah penghasilan vaksin di dalam mimpi Qasim. Kami doakan keberkesanan kaedah tersebut dan vaksin dapat dihasilkan dalam tempoh singkat untuk mengelak kematian dalam jumlah yang besar. Dalam pada itu, saintis mendapati terdapat perbezaan data kematian di antara negara maju dan negara membangun. COVID-19 telah merebak ke kebanyakan negara di dunia. Yang membingungkan, kesan penyakit ini adalah berbeza di pelbagai negara. Perbezaan ini disebabkan perbezaan norma budaya, usaha mitigasi dan infrastruktur kesihatan. Di sini kami mencadangkan bahawa perbezaan nasional dalam COVID-19 kesan dapat dijelaskan sebahagiannya oleh dasar kebangsaan yang berbeza berkenaan dengan Bacillus Calmette-Guerin atau BCG. Vaksinasi BCG telah dilaporkan sangat luas perlindungannya terhadap jangkitan pernafasan. Negara-negara tanpa universal dasar vaksinasi BCG, Itali, Belanda, Amerika Syarikat telah terjejas lebih teruk berbanding negara-negara yang mempunyai dasar BCG sejagat dan lama. Gabungan penurunan morbiditi dan kematian menjadikan vaksinasi BCG sebagai alat baru yang berpotensi dalam memerangi COVID-19. Pandemik COVID-19 berasal dari China dan cepat merebak ke seluruh benua, mempengaruhi kebanyakan negara di dunia. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa perbezaan yang ketara mengenai bagaimana COVID-19 berkelakuan di pelbagai negara. Sebagai contoh, di Itali terdapat pengurangan yang kuat interaksi sosial dan kematian COVID-19 masih tinggi. Sebaliknya, Jepun mempunyai beberapa kes yang lebih awal, tetapi kematiannya rendah walaupun tidak menggunakan sosial yang lebih ketat jaraknya. Di sini kami mencadangkan alternatif penjelasan bahawa perbezaan antara negara-negara dalam morbiditi dan kematian COVID-19 boleh berlaku sebahagiannya dijelaskan oleh dasar nasional mengenai vaksinasi Bacillus Calmette-Guerin atau BCG.
BCG adalah strain dilemahkan secara langsung yang berasal dari isolasi Mycobacterium bovis yang digunakan secara meluas di dunia sebagai vaksin untuk tuberkulosis atau TB. Banyak negara termasuk Jepun dan China mempunyai dasar vaksinasi BCG sejagat pada bayi baru lahir. Negara lain seperti Sepanyol, Perancis dan Switzerland telah menghentikan polisi vaksin sejagat mereka kerana berisiko rendah terhadap TB. Negara-negara seperti Amerika Syarikat, Itali dan Belanda masih belum menerapkan universal polisi vaksin atas sebab yang serupa. Beberapa vaksin termasuk vaksinasi BCG terbukti positif secara heterologi atau kesan imun tidak spesifik yang membawa kepada peningkatan tindak balas terhadap patogen microbacteria. Sebagai contoh, tikus yang divaksinasi BCG dilindungi oleh peningkatan pengeluaran interferon gamma dari CD4+ atau sel darah putih. Fenomena ini dinamakan immunity terlatih, disebabkan oleh perubahan metabolik dan epigenetik yang membawa kepada promosi pengkodan kawasan genetik dan peningkatan rembesan cytokine terutama 1L1B yang memainkan peranan penting dalam imunisasi antiviral. Kajian di Guinea-Bissau mendapati bahawa kanak-kanak yang diberi vaksin dengan BCG mengalami penurunan keseluruhan sebanyak 50% kematian yang disebabkan oleh kesan vaksin dalam mengurangkan jangkitan pernafasan dan sepsis. Negara seperti UK dan USA tidak lagi mengamalkan polisi vaksinasi BCG, tetapi sebaliknya vaksin TB hanya spesifik pada golongan tertentu. Berdasarkan data terbaru New York Health Center, golongan umur bayi hingga 17 tahun mencatatkan hanya 3 kematian. Kesemua 3 kes ini mempunyai masalah kesihatan. Baki golongan bayi dan kanak-kanak sihat yang positif sebaliknya sembuh dan kembali sihat seperti sedia kala. Data yang sama dipungut dari Itali dan kematian hanya 1 kes dicatatkan pada golongan berumur bayi hingga 17 tahun berbanding jumlah kematian yang kini melebihi 19,000 orang. Itali, walau bagaimanapun, tidak mengamalkan program vaksinasi BCG. Di Malaysia, 315 kes melibatkan kanak-kanak dan mereka mengalami gejala ringan dan tidak serius. Malaysia mengamalkan polisi vaksin TB secara meluas dan diberikan sebanyak 2 kali iaitu bayi baru lahir dan pada umur 12 tahun. Tetapi sejak 2001, Malaysia tidak lagi mengamalkan vaksinasi booster TB dan ia hanya diberikan untuk bayi baru lahir sahaja. Kadar keberkesanan vaksin ini adalah sehingga 85% dan mampu bertahan selama 10 tahun. Kadar keberkesanan berkurang selepas 10 tahun. Ini mungkin salah satu petunjuk mengapa kanak-kanak dan bayi kuat dalam melawan COVID-19. Negara yang mengamalkan BCG termasuklah Indonesia dan Singapura. Negara Australia telah pun memulakan program fasa pembangunan vaksin BCG yang lebih baru dan kini memasuki fasa percubaan. Australia juga tidak mengamalkan program vaksin BCG tetapi hanya memfokuskan pada golongan tertentu dan pekerja kesihatan sahaja. Malaysia pula turut melakukan usaha yang sama akan tetapi beberapa aspek seperti PKP membantutkan usaha kerana diarahkan bekerja dari rumah. Ketua Pengarah Kesihatan Negara terpilih dan dilantik sebagai saintis dalam memerangi COVID-19 oleh Gabungan Penyelidikan Klinikal bersama-sama Profesor Universiti Kesihatan dan Sosial Colocotrons di Sekolah Perubatan Harvard, Paul Farmer, Ketua Pengarah Institut Pasteur di Perancis, Stuart Cole dan saintis kanan di University of Oxford, Philip J. Guerin. Dr. Hisham merupakan doktor pakar yang cekal dan bijak mengawal situasi COVID-19 di Malaysia. Harapan kami, vaksin seperti digambarkan dapat dihasilkan dengan adanya Dr. Nur Hisham sebagai salah seorang saintis dan perintis Muslim di dalam projek tersebut. Beberapa data yang dikumpul menyokong teori vaksin BCG sebagai perlindungan pertama terhadap COVID-19. Beberapa program vaksinasi lain seperti pneumococcal turut dilaksanakan di negara-negara maju tersebut. Sama-sama kita doakan berakhirnya wabak yang dahsyat ini.